Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton di seluruh dunia. Apa tu, seperti mana yang dijanjikan, kita sekarang bersama dengan seorang tokoh seorang tokoh yang diseganilah, tokoh peguam korporat yang nak sebut peguam korporat ni pun dahsyat lah bunyi kan. Kita bersama kita hari ini ialah Encik apa tu, Muhammad Zukhairi Muhammad Saludin. Dia sedang memberi warning kepada isteri dia supaya jangan cakap. Dia apa tu, bukan masuk. Sihat Sihat, Alhamdulillah. Kat Edinburgh pukul 12.30 malam 12.30 pagi lah. So beza dengan KL 7 jam lambat 7 jam Ya. Lambat 7 jam. So KL pukul 7 pagi, Edinburgh pukul 12 lah. So macam mana pengalaman so far puasa dekat sana? Tak boleh keluar, tak boleh pergi mana-mana Menarik juga berpuasa dekat sini walaupun long hours tapi lockdown. Kiranya macam puasa kat Malaysia jugalah. Maksudnya kalau kau puasa kat Malaysia kau keluar, kedai-kedai makan tutup. Kat sini pun kau keluar nak beli makanan pula, kau pula nak beli barang-barang keperluan harian, kedai-kedai makan pun sini kebanyakannya tutup sebab lockdown. Bezanya cuma kau berpuasa pada jangka masa yang panjang lah. Sekarang ni 17 jam. Minggu lepas 19 jam. Yang paling lama 20 jam kot. 20 jam 45 minit rasanya. So 19.45. So kau buka puasa tu pukul 9 Pukul 9 malam? 9 malam. 9 malam, sahur bermula pukul? Puasa 3.30 pagi. 3.30 pagi, nasib kau lah. So ni tak kira macam kau kata tadi, maknanya tak tidur lah daripada malam tu, lepas pukul 3 tu baru tidur lah. So far jadual waktunya begitulah. Sebabnya nak tidur pun takut terlepas subuh pula. Tapi sini subuh lama juga. Pukul 5 masih boleh subuh lagi. Oh macam tu lah dia punya keadaan. Tapi dia punya tu maknanya kalau kata subuh pukul 5, puasa pukul 3.30 kan. Maksudnya matahari dia lambat naik Sebab kalau kau kata betul. Sunrise dia dalam pukul 5 macam tu lah. Tapi kalau pukul 5.30 tu dah terang juga sebenarnya. Yalah. So apa tu, bagi siapa-siapa yang belum tahulah, Cik Zukhairi sekarang ni tengah sambung master LLM dalam corporate law, undang-undang corporate di University of Edinburgh bawah beasiswa Chevening Chevening. Nanti kita tanya dia lah Chevening, apa benda Chevening ni dia punya ni. Bagi yang tak tahu, ramai tak tahu ni dia sebab dia ni memang pemalu. Zukhairi ni memang low profile. Low profile. Kau dah jadi partner dekat Ziko berapa lama Lama jadi partner Sekejap 2 tahun kot. 2 ke 3 tahun Kau masa masuk Ziko tu belum terus jadi ni kan? Kau jadi apa? Panggil apa? SA? Senior Associate? Aku masuk Senior Associate 2. Aku masuk 2014 2013 hujung 2013 aku masuk. Aku naik partner 2018. Okey, maknanya sempat apa? Maknanya kira mendaki tangga jugalah kan? Mendaki tangga untuk menjadi partner ni Betul. Ramai ke yang macam buat corporate dengan kau dekat Ziko tu, yang kira yang panggil apa practice group Ke apa panggil yang corporate ni, yang macam kau ramai ke? Yang tapi kau corporate ada specialization ke ataupun corporate kau semua benda corporate lah?
ke kau ada Kalau kalau tengok aku punya practice group specialize sikit. Kat Zico ni kalau corporate practice-nya ada, tengok 1, 2, 3, 4, ramai banyak 5. Generally-nya ada dalam 5 kumpulan lah, 5 practice group. Cumanya dari 5 ni, kita orang ni, group aku ni dia fokus kepada equity, jual beli saham, trading kat bursa sebagainya lah. Tu kita orang lebih specialize lah. So yang dekat website Zico kata corporate finance and securities tu maknanya ada satu lah. Ada satu group. Group kau ni corporate finance and Betul. securities. Lepas tu yang lain tu macam-macam lah. Apa aku dia mergers and acquisition apa benda semua tu lah. Yang corporate exercise Betul. dan lain-lain. Hebat lah. Kagum. Kagum. Tapi kumpulan aku ni, group aku ni still buat the normal mergers and acquisition jugalah sebab benda tu brand ambassador of corporate practice kan. Cumanya kalau bila ada matter masuk berkaitan dengan listed company, biasanya memang akan datang ke kita punya group lah. Due diligence semua sama je lah kau buat kan? Yang kalau konsepnya sama, cuma pendetailannya berbeza sikit. Dari segi macam mana? Maksudnya yang aku tahulah kalau dekat tu dulu kalau macam nak acquire company tu ialah buat due sama ada company tu solvent juga ni kan. Konsep dia sama jugalah. Konsepnya sama. Cuma kalau macam dulu bila kita buat mergers and acquisition private company kan. So bila kita buat due diligence tu kita tengok apa-apa benda yang boleh merencatkan pembelian company tu, pembelian saham tu lah. So kita akan cari negative covenant kita panggil dalam kontrak. Tapi kalau berkaitan dengan corporate finance ni, dia punya due diligence dia lebih sikit. Sebabnya bila dia nak pergi listing kat bursa ke ataupun dia nak buat share offering pada public, kita buat due diligence, kita panggil compliance due diligence. Compliance due diligence ni kita tengok sama ada dia punya macam contoh prospectus kan. Prospectus ni benda tebal yang dibagi kat public cakap pasal company aku ni hebat, company aku ni financial performance dia bagus dan sebagainya. Jadi kita diudi atas kenyataan-kenyataan yang ada di dalam prospectus tu. Jadi dia lebih tedious lah berbanding dengan judi biasa. Banyak kantoi ke? Maknanya bila kau buat judi tu banyak indah khabar dari rupa ke? Ataupun konsisten je? Nak kata kantoi tak lah. Tapi dia memberi ruang kepada syarikat tu untuk membetulkan apa-apa yang inconsistent. Contoh kita buat judi, kau patutnya syarikat ni kau patut kena ada this kind of approval. Tapi kau tak ada. So kita cakap lah, better you remedy benda ni dulu. Belum kau buat kau minta public subscribe, shares ke sebagainya. So dia macam, in a way dia memperbaiki governance jugalah. So kadang-kadang klien pun dia tak tahulah apa benda yang dia kena enhance lah kan. Jadi daripada judi tu dapat tahulah. Betul. Aku tak tahulah orang faham ke tak kita bercakap judi. Tapi kau dulu yelah kita sama lah law kan, ikut kan. Dulu kau dekat satu sekolah kan. Satu sekolah. Aku form 4, kau form 5. Masa tu lagi kau nak masa kat sekolah kat Kolej Islam Kisas lagi pun memang kau nak jadi lawyer Tak juga. Masa kat Kisas kau nak jadi apa? Ulama. Uish. Masa form 4, form 5. Masa form 4, biasalah masa form 4 kan. Biasanya orang nak masuk kelas sains nak jadi doktor. Tapi aku tak dapat masuk kelas sains. Aku dapat masuk kelas agama, sastra. Time tu seriously aku pun tak tahu aku nak jadi apa. Jap. Engkau masa tu masuk kelas agama lah konon, padahal kena ambil account dah apa, tertipu aku. Tapi engkau minta sains juga tapi dapat agama ke ataupun macam mana? Aku mau dapat agama. Adalah ayah aku dia
lah jumpa Ustaz Samingan kan. Masa tu Ustaz Samingan. Pengetua Oh, cakap sempat boleh ke lagi nak lah. tukar. Sempat. Oh, sempat lah. Sempat. Cakap lah boleh ke nak tukar kelas sains. Hmm. Tapi masa aku fikir tak apalah, kelagama lah, belajar lah akaun ekonomi semua kan. Aku dulu So, ingat bila aku lagi masuk form 6, barulah ada pemikiran yang lebih mendalam aku nak jadi apa lepas sekolah. masa ambil STP lah. Oh, so nak jadi, tapi masa tu kau dah memang lah lawyer ni, kau tahulah kan lawyer ni gambaran umumnya lawyer ni kalau tengok TV tarik beg pergi mahkamah, lepas tu duk berhujah kat mahkamah, bukan main. Ni kan, kau nak jadi yang lawyer macam tu ke, ataupun masa tu pun kau dah tahu dah yang sebenarnya lawyer ni ada satu lagi aspek ataupun satu lagi bidang yang inilah collar putih ni kan, yang tak pergi court, yang macam kau buat sekarang ni lah. Masa tu pun kau dah tahu ke, ataupun masa kat Ecol tu dah masuk UIA? Kat Ecol lah. Masa sekolah mana tahu. Sekolah kita tengok TV, kita percaya apa yang TV cakap je lah. So masa tu kira lawyer ni nampak, hebat lawyer ni kan, bawa tarik bag, pakai smart-smart kan. So konon-konon jadi lawyer tu lah, konon-konon. Oh, jadi yang kau develop interest untuk apa tu? Untuk jadi yang nampak minat kau kat corporate tu masa dekat UIA lah, masa kat Ecol lah. Ya, betul. Lepas tu memang masa chambering pun memang kau pilih untuk buat chambering ni lah, corporate punya ni lah. Yap, betul. Pelik lah kau. Pelik lah, kau faham kan sebab kau kata pelik kan. Sebab entah aku tak, pelik lah orang belajar law pilih untuk corporate ni, sedangkan ialah masa belajar dulu corporate law ni, apa-apa yang corporate ni company lah kan, company law ni yang paling orang benci sekali lah. Aku ingat dulu masa mengajar company law tu lah yang dia sebenarnya masa aku mengajar kat UIA sekejap tu, dia ada satu, aku pun baru tahulah. Nak tengok orang duk cerita masa kita belajar lagi, orang duk kata nak tengok orang budak ni boleh pergi atau tak. Kan kita tahulah subjek ni kontrak, ialah orang fail kontrak, orang fail tort, orang fail konsti, kriminal kan, biasalah. Tapi orang kata yang kayu pengukur sama ada seseorang ni ada otak atau tak, dia orang kata tengok company law. Mana kalau dia boleh layan company law tu, walaupun boring tak apa, tapi kalau dia boleh survive company law tu, dengan lecturer macam aku ambil dengan Prof. Aiman lah, lagilah kan, Aiman Nariman kan, dia orang kata sikit apa, tapi okey lah aku survive dengan dia, suka lah ambil dengan dia kan. Maknanya kalau lepas company law tu kira hebat lah, bukanlah hebat, maknanya kita boleh survive lah, kita boleh dalam dunia corporate kita tak pelik lah. Sebab bila tengok statistik, setiap semester tu yang fail company ni memang konsisten. Ada orang yang memang secara konsisten dari segi dia punya pemahaman dia tu, dia memang tak boleh masuk lah dengan dunia corporate ni kan. Share apa benda share, apa benda separate identity, apa benda tu pun tak tercapai di akal lah kan. Jadi yalah, dia punya tu yang apa. Jadi kau tidak menghadapi masalah lah untuk memahami konsep-konsep syarikat, konsep-konsep apa duty apa, masa tu pun dah belajar directors duties lah apa benda semua kan. Ya. Nak kata aku tak struggle. Masa awal tu struggle juga sebab dia benda baru kan. Kalau masa kita belajar first year, kita belajar Malaysia legal system, benda-benda berkaitan dengan court ni ada berapa banyak, asal usul law dari common law sebagainya lah. Bila masuk second year ni, tiba-tiba ada satu subjek yang pelik kan. Subjek tu nama company law. Lepas tu benda yang kau belajar first ialah company tu ialah legal person. Boleh disaman dan boleh menyaman. Cakap, macam mana company boleh jadi macam orang kan? Jadi benda tu mula-mula aku pun struggle jugalah dengan konsep tu. Tapi bagi aku masa tu, aku rasa macam menarik. Sebab tu satu benda yang baru.
Jadi dia menimbulkan rasa minat untuk aku belajar lah company law tu. Dan sejak daripada tu, aku fikir, dalam bidang undang-undang ni pun ada juga corporate law. Ada corporate lawyer, ada yang lawyer yang tak pergi mahkamah. Macam menarik juga. So dia, bagi aku time tu aku fikir benda tu macam satu benda yang baru dan aku nak belajar lah, tambah minat aku lah masa tu. Tapi kau pun agree lah kan, maksudnya the vast majority of law student ni memang tak minat lah corporate law. Salah modul, salah design ke, salah apa benda, salah exposure ke apa kau tengok dari segi kekurangan idola macam kau lah. So bila ada sebut Zukairi ni, orang boleh look up into lah kan. Tapi aku rasa modul company law kat UIA tu sendiri okey dah. In fact, wallah lah, ni pun siapa kawan kita lah, Dr. Wan Zulhafiz tu dia kata lah, kalau compare modul company law UIA dengan company law lain, company law UIA ni dia punya penekanan pada directors duty dia lagi dahsyat, atau lagi berdetail. So aku rasa company law modul dekat UIA lebih mendalam tau. Maksudnya dia betul-betul menyediakan kita kepada the reality kat luar kalau kau nak jadi corporate lawyer lah. Sebab bila kau jadi corporate lawyer, benda-benda yang kau akan hadapi ialah director's duty. Director's duty boleh tak involve dengan meeting dan pass the resolution, benda-benda macam tu lah. So aku rasa dia punya modul company law tu sendiri kat UIA memang bagus lah. Cuma aku rasa dari segi overall structure ataupun overall learning structure dekat UIA tu ataupun di mana-mana universiti lah, aku tak pastilah, dia lebih kepada litigation base ataupun conveyancing base. Jadinya mungkin orang tidak nampak bahawa ada cabang lawyering lain dalam bidang corporate law ni. Jadi dia tidak ada, orang kata apa, tidak ada push ke, tidak encouragement lah, macam tu lah. Dia tak ada idola lah, tak ada ikon untuk dia kan. Ikon untuk ni kan. Apa? Tapi kau perasan tak satu benda? Yelah, aku selalu, kita dalam, bukan kita lah, aku used to lah sebelum ni kan. Dia perasan dalam kita punya day to day, even sampai sekarang pun. Sebenarnya aku tengok corporate law tu, dari segi, yang paling, of course lah, director's duties kan. Tapi the essence of director's duties tu yang aku pegang sampai sekarang dan memang terkesan sampai aku sampai sekarang sebenarnya ialah director's duty ni to be duty of care tu kita tahulah kan. Tapi duty to avoid conflict of interest tu lah. Maksudnya integrity sebagai seorang pengarah tu, dia paling pandai apa benda, conflict of interest tu dia kena elakkan. Dia tak boleh ada interest. Kalau ni kena declare, kalau ni dia kena declare. Tapi malangnya, aku rasa kita ni, set kita ni adalah the minority yang kadang nak explain kat orang tak faham lah. Kenapa kan? Kita nak cerita benda ni tak boleh. Benda ni tak beretika, benda ni against tak diurus kan. Governance, benda ni ada conflict of interest. Yang skandal-skandal yang kita tahulah kan, skandal-skandal corporate yang berlaku. Tapi orang tak kisah. Orang macam dia tak rasa apa. Jadi benda tu aku nampak apabila exposure ataupun penekanan terhadap kepentingan corporate law tu tak ada, akhirnya melahirkan orang-orang yang mudah untuk kena tipu lah, mudah vulnerable untuk kena tipu, yang tak rasa sensitif dengan salah guna kuasa. Aku nampak macam tu lah. Tapi masalahnya aku sendiri dan aku rasa yang geng-geng kau ni kan menghadapi masalah untuk memahamkan orang awam dan masyarakat mengenai benda tu lah, isu tu lah. Akhirnya sebab tu orang kata orang Malaysia ni nak sapu berapa banyak pun tak ada apa. Mana orang tak persoal benda tu. Aku nampak kat situ. Betul. Lah. Kan? Betul, tapi sebenarnya kalau aku boleh komen lah, benda ni sebenarnya bukan sekadar orang awam.
nak memahamkan orang yang berada di posisi director tu pun susah. Sebab kalau Ya, kita tengok dekat Malaysia sendirilah. Malaysia ni secara overallnya kita panggil dia punya shareholding structure dia kita panggil concentrated shareholding. Concentrated ni maksud apa? Dia tertumpu kepada kebanyakannya family base. Kalau kau pergi kat bursa kan, bursa punya website tu, kau tengok senarai company yang listed kat bursa tu, top 10, top 15, top 100, kau akan jumpa kebanyakannya dikuasai oleh family, keluarga. Jadi dia bila kita control satu company, mestilah kita nak extract the benefit dari company tu. Kita mesti nak appoint director yang family kita dan sebagainya. Jadi dia jadi sukar. Kat Malaysia dia sukar. Benda-benda macam conflict of interest ni, duty of care dan sebagainya, dia jadi sukar sikit lah. Sebabnya orang berfikir bahawa syarikat tu adalah syarikat aku, aset syarikat tu adalah aset syarikat aku. Jadi orang macam payah nak faham kenapa mesti ada aku kena abstain lah, kenapa mesti nak ada governance dan sebagainya lah. Itulah. Kau nampak jauh ke lagi usaha nak kerja siapa sebenarnya tu untuk bagi pencerahan tu. Of course bukan kerja kita lah kan, tapi budaya tu macam mana nak inculcate integrity tu lah bagi aku integrity. Tapi nak kata nak kata apa yang berlaku kat negara barat ni bagus pun tak juga. Yelah betul negara, lah. Kat US, kan kat US for example, US dia bukan concentrated shareholding. Maksudnya shareholding kalau satu syarikat tu dia punya shareholding dia dispersed. Maksudnya dia ramai shareholders dan shareholder ni pegang saham dia kecil-kecil je. Dia tidak ada satu controlling shareholder yang macam kat Malaysia. Tapi still ada masalah-masalah skandal-skandal besar. Fraud apa benda semua tu kan. Jadi benda tu yang apa? Benda tu lah yang nampak challenge dia kat situ lah. Maknanya. Tapi aku setuju lah macam kalau kau tanya tadi kan, so apa usaha kan. Bagi aku benda tu dia kembali kepada di bangku universiti jugalah. Bila mana kita mula belajar tentang company law kan, tentang corporate governance sebagainya. Time itulah kita kena inculcate berkaitan dengan duty of directors, berkaitan dengan conflict of interest sebagainya. Sebab orang-orang yang keluar ni juga lain nanti akan pegang that involved dalam dunia corporate kat luar sana tu. Gitulah. Yelah, masalahnya lawyer ni pun ialah berapa ramai lawyer kena struck off kan sebab memakan duit klien. Maksudnya orang yang diharapkan untuk orang yang diharapkan yang paling beramanah dan berintegriti, tak ada conflict of interest tu, orang tu jugalah sebenarnya yang langgar kan. Apatah lagi kita nak harap public ataupun orang yang tak belajar law kan untuk ni kan. Menarik lah kata. Tapi kalau bila kau cakap pasal orang yang kita harap ni pun harapkan pegang padi kan, macam tu lah. Yeah. Sebenarnya dekat US kan dulu ada satu kes Enron ni lah, kalau kita ingat lah. Enron ni satu syarikat yang memang besar kan, paling besar kat US lah. Antara bila orang buat study, dia satunya director lah, board of directors dia buat onar lah kan. Yang keduanya auditors, dia punya advisors, professional advisors pun sama tidak boleh diharapkan lah. Masa dulu ada satu audit company nama Arthur Andersen. Arthur Andersen. Bukan sekarang pun ada lagi ke? Ke dah tak ada? Ada, tapi dia dah rebranding. Dia dah rebrand pada nama lain. Apa tak nama dia? Arthur Andersen tu biasa dengar lah. Sebab kes Enron ni lah dia jadi jatuh, collapse. Zico dulu part of Arthur Andersen, betul tak? Itulah aku dengar familiar lah. Memang familiar lah dengar kan. Dia bukanlah Arthur Andersen. Arthur Andersen tu dia audit firm, tax, lepas tu dia ada branch dia legal. Maksudnya dia punya apa tu, ada legal side kan. So legal side dia tu, Zaid Ibrahim part of that legal side lah. Aku ingat sama je kalau 1MDB pun. Iyalah. Kalau Goldman Sachs kan, Goldman Sachs sebagai
apa tu banker yang in charge kan, yang buat apa sukuk lah dia punya bond. Maknanya dari satu segi dan lepas tu kan terbukti kan, maksudnya Goldman Sachs ni pun tak boleh pakai, dia punya staff dia pun korup apa dia semua kan. Maksudnya itu orang yang sepatutnya menasihatkan kita lah, maksud syarikat ataupun sesebuah negara tu. Maknanya dia pun tak boleh kan, dia pun sampai minta maaf lah apa benda kan. Jadi macam kenapa jadi macam ni? Maksudnya ada wayar putus lah dekat situ, dia punya ni lah. Maksud bagi aku lah, takbir urus tu kita masih lagi struggling untuk sampai tahap praktis yang very solid lah, yang maksudnya kita aware dengan tanggungjawab ni semua kan. Kau bila kau dekat UK ni, dekat Edinburgh ni, kau belajar lah kata apa, praktis apa tu corporate law ni dekat UK, dekat Europe kan, dekat US kan. US. So dia mainly dia US, UK. US dengan UK ni sebenarnya lebih kurang sama, dia panggil Anglo-American punya model. Lepas tu comparekan dengan continental Europe ni macam Germany, apa tu Scandinavian, Norway. So aku macam sebenarnya aku tak pernah terfikir pun bahawa negara-negara macam Scandinavian ni pun ada juga kelebihan dia. Tapi bila aku datang sini, aku belajar comparative corporate governance kat sini, cakap menarik juga. Norway ni contohnya, bila dalam corporate governance ni, antara benda yang kita bincang ialah macam mana kita nak menaikkan women participation dalam board of directors ataupun dalam bidang management. Kat Malaysia ada, Malaysia pun ada dia punya polisi dia kan. Norway, kalau Norway ni dia terkenal sebagai negara pertama yang yang introduce quota. Mana kata setiap company kena ada 40% representation, women representation kat board of directors. Dia by law lah. Kalau kita tengok kat UK tak ada quota. UK ni dia macam Malaysia. UK ni dia lebih kepada dia encourage untuk tambah women participation. Dia macam Malaysia lah. Malaysia macam UK lah kot lah. Malaysia aku rasa dia hybrid lah. Dia encourage, tapi dalam masa sama, kalau kau tengok listing rule, dia memang ada cakap at least berapa persen lah. Aku tak ingat ada sebut Ada listing rule ada. Sama ada listing rule ataupun dekat corporate governance code. Dan corporate governance code ni pula listing rule cakap kau kena comply kan, lebih kurang lah macam tu. So ada yang kalau aku baca literature ataupun artikel-artikel, dia kata memang Malaysia ni dia pakai kota. Kota. Okey, adalah dia impose that kind of ni lah. Adakah benda menarik tu? Kalau aku belajar tu. Jadi bila orang kata yalah Scandinavian country ni dari segi tak ada rasuah, very tip top lah punya benda semua. Adakah disebabkan kau tengok dari segi design, by design law, corporate law dia tu ada kelebihan yang membantu ke arah mencapai inilah Scandinavian country ni, negara yang bersih, yang ada integriti, yang tak ada rasuah. Ada membantu ke ataupun itu sebenarnya ada budaya dia orang sendiri ke ataupun macam mana? Payah gila soalan. Apa ni soalan payah? Barulah level ni level partner. Takkan aku nak cerita pasal ni ayam sabung ke, pasal ayam tu burung terbang ke kan. Aku rasa partly dari governance system dia juga memang membantu. Tapi bila kau cakap pasal rasuah, bebas rasuah sebagainya, dia bukan sekadar governance saja, dia lebih ke dia semua benda ada. Mana kata culture setempat kan. Social culture dia macam mana, pendidikan dia macam mana dan sebagainya lah. So kita tak boleh letakkan satu fungsi itu kepada corporate governance lah. Kau ni je yang akan menyebabkan bebas rasuah contoh. Tapi dia berbalik pada semua benda.
Macam tu lah. Yalah. Bagi yang sedang menonton ni, mungkin ramai yang tak tahu Zuhairi ni dia dulu hebat ni dia presiden SRC UIA, Student Representative Council ataupun apa, Majlis Perwakilan Pelajar. Tapi sedih lah. Ada kisah sedih kan? Ada kisah sedih. Jangan diungkit kisah lama. Kisah sedih yang aku rasa tak ramai yang tahu, tapi ramai juga yang tak tahu kan. Kes yang kena gantung. Bukan kau kena gantung lah. Kabinet SRC digantung selama 4 bulan kan. Tak berjalan. Jadi presiden yang paling singkat lah. Singkat. Aduh. Dan satu trivia lagi, memang dia pernah tamrin. Dia pernah berprogram dengan inilah Saiful Bukhari lah. Masa tu dia ada jawatan dekat Unitan. Dia kira MPP jugalah. Dia MPP Unitan. Tak silap aku dia apa lah. Aku tengok lah. Tapi dia bukan presiden. Tapi dia attend mewakili presiden diorang lah. Lepas tu yang dia makan satu meja, okey. Sweetnya. Lepas tu yang baru dia berhentilah kan. Macam mana kau ni? Yelah aku masuk Azmi dulu. Sebab Syahir lah. Syahir. Seorang lagi tokoh lah kan. Seorang lagi tokoh dia yang ni kan. Kau dulu tak ada siapa ke memang dah dengar nama Azmi tu dah lama? Azmi ni aku kenal Azmi sejak UIA kot. Sebab dia kan rajin duk sponsor bagi tajaan. Tapi memang aku ingat ada satu program dia Icon Festival ke Los apa benda tak kan. Ada Datuk Azmi datang bagi keynote address program. So kat situlah aku mula mengetahui ada law firm nama Azmi. Lepas tu kau pun tahulah Azmi ni ke macam lambakan UIA kan. Jadinya ramai juga yang suggest pergi situ lah. So apply lah masa tu. Presiden senang lah dapat ni kan. Sebab aku ingat Datuk memang jual nama kau banyak lah. Dekat budak-budak Icon kan. Presiden, MPP dia kata kan. It's with us. Aku ingat sampai sekarang lah. Dealing 18 million punya case kan. Lama. Matter ni kan. Tapi aku tak pernah tanya lah. Tapi Datuk pernah sebut. Aku tak tahu Datuk pernah sebut kat kau. Tapi aku rasa dia pernah sebut juga kot. Dia suka budak UIA sebab mula-mula aku rasa benda tu bukannya satu faktor ataupun, tapi dia sebut dan aku sendiri masuk dan observe. Aku tengok ada kebenaran je lah juga. Bila dia kata apa? Dia kata budak UIA ni jenis ialah baik tu satulah baik. Tapi jenis dengar dia tak banyak songih lah. Orang suruh buat. Maknanya kan compare dia bagi contoh universiti lain. Tak boleh sebut lah kan universiti mana-mana kan. Dia banyak merentan tau. Merentan ni ialah banyak ini tak nak buat benda ni, tak nak buat benda ni, banyak songih. Jadi dari satu segi tu baguslah. Tapi dan bila aku tengok sendiri, aku ingat kau kes hamba Allah ni kan, yang budak chambering yang tak nak dengar cakap universiti lain lah kan. Tapi aku tengok macam kenapa dah terdetik kenapa orang grad LLB itu kenapa dia boleh bersikap macam ni duk belagak, lepas tu duk berasa dia hebat. Ada even yang daripada tak kisahlah daripada lokal ataupun overseas kan. Jadi dia kata mungkin ada kebenaran dia lah juga kan. Jadi dia kata, aku ingat dia kata dia senang mendidik dan mentorture budak-budak UIA lah. Jadi aku ingat kat situ yang ada kebenaran dia lah. Dia punya. Orang kata kalau nak practice law ni, aku tak tahulah. Tapi kalau macam Datuk kan dia ada satu level of kan dia kan memang jenis tengok CGPA, memang kalau budak first class apa semua kan. Kau setuju ke kalau dia sendiri pernah sebut lah, maksudnya
Kalau nak praktis corporate ni, CGPA kena bagus. Dari segi tu, ialah dari segi English apa semua, sebab dia ada cerminan kepada cerminan kepada kualiti yang seseorang budak tu adalah untuk mengharungi dunia corporate ni. Kau sendiri, pandangan kau macam mana? Memang kena tu kan, ataupun yang grade 2 sebab aku tak pun aku kenal lah yang 2 pointers yang jadi corporate lawyer, tapi dari satu segi nampak yang CGPA lebih elok ni sebenarnya dia boleh menjadi corporate lawyer yang lebih baik lah. Kau punya ni macam mana? Betulkah teori tu? Teori Teori lah. Aku rasa lah tengah nak try bagi jawapan selamat ni sebenarnya ni. Play safe. Jawapan play safe. Sebab tapi betul tanya tau. Kawan-kawan kita junior-junior dia kata memang nak jadi corporate lawyer ni memang kena pandai. Pandai maksud dari segi CGPA kena bagus ke. Jadi aku pun kan macam kau lah, ada masalah untuk bagi jawapan play safe kan. Bukan kata tak boleh. Okay, macam ni lah. Bagi aku CGPA ni overall. Of course kalau sebab aku ni pun masuk jugalah interview budak-budak yang nak masuk Ziko kan. Dulu kat Azmi pun pernah juga masuk kan. So memang pintu pertama yang perlu dilepasi adalah CGPA yang bagus lah untuk kau masuk ke firm-firm yang buat corporate law ni. So 3 pointer and above tu aku boleh kata is a must lah. Kalau kau nak masuk top corporate law firm yang buat corporate law lah. Tapi dalam masa yang sama adik-adik yang chambering. Adik-adik yang nak chambering sila dengar. Aku selalu tengok kepada subjek-subjek yang berkaitan dengan corporate law. Contoh dia punya company law dia A. Memang A kan. Tapi kenapa CGPA dia rendah? Sebabnya dia ada subjek-subjek yang tidak berkaitan dengan corporate yang menarik jatuh. Contoh tiba-tiba probate, Islamic probate contoh lah, dia tak power kan. Jadi bila overall CGPA dia turun. Betul. Jadi ada consideration lain lah. Cuma bagi aku, CGPA yang tinggi itu dia menggambarkan bagaimana orang ni serius dalam belajar dia, bagaimana orang ni belajar balance lah dengan dia semua mata pelajaran dia yang banyak masa undergrad. So maknanya bila dia ni boleh persevere, dia boleh tahan dengan banyaknya subjek tu, insyaAllah dia boleh tahan dengan apa demand yang ada dalam dunia lawyering ni kat corporate law. So itu pertama punya presumption lah. So yang keduanya, subjek core untuk corporate practice ni company law. Kalau company law dia memang A kan, paling-paling B ke kan, mana kata budak ni senang kita nak ajar. Itu dia punya second presumption, senang nak ajar. Bukannya orang dapat C tu tak boleh nak ajar, boleh ajar. Cuma orang yang dapat A ni maknanya dia ada basic yang kuat dah. So mudah kita nak ajar the practical side of core ni. Itulah. Bagus. Berasal daripada yalah kau college Islam kan. Kan orang kata masuk kisah kan jadi ustaz kan. Tapi kau memilih jalan untuk jadi lawyer corporate lah kan. Even lawyer tu pun sendiri satu isu yang sangat sensitif lah. Aku ingat masa belajar dulu pun, bila dengar ambil law ni nak masuk neraka lah, itulah kan. Ahlun nar. Maknanya sebelah kaki dan neraka lah, nak tolong nak tolong perogol lah, perompak lah kan. Dan kau sendiri kenapa kau berada di sini tu dan tidak menjadi masyayikh kan? Kalau sebut yang batch-batch kau ramai lah kan. Boleh sebut nama-nama lah. Tokoh-tokoh. Tu batch kau ramai tokoh-tokoh kan. Tokoh-tokoh ulama kan. Tapi yang sebelah sini ni apa yang membuat engkau pergi ke line ni lah, bukan pergi ke line tu lah. Line masyayikh. Aku tak boleh jadi ulama, jadi alamak ni. Alamak.
Macam mana nak kata, okay, aku masuk form 6. Masa aku ambil form 6, aku antara dua benda yang aku nak buat. Satu, memang aku nak tafakur dalam bidang agama lah. Kena ada juga sikit. Allahu Akbar. Time tu ingat nak khusus dalam bidang usuluddin konon-konon. Tapi boleh jadi mufti kan? Tapi lalas kalau nak tafakur bidang agama ni seboleh-boleh lah pergi Al-Azhar. Tapi time tu aku tak ambil STAM, aku ambil STPM. Jadi lalas ambil jadi lawyer pun sedap juga kan. Itulah ceritanya. Tu apa pun ambil lah jadi lawyer. Dan bila aku belajar company law tu, macam aku cakap lah, barulah aku nampak ada apa ni, jalan lain, ada bidang lain dalam bidang lawyer ini selain dari pergi litigation ataupun conveyancing. Dan dalam bidang corporate law ni sendiri, boleh dikatakan sikitlah orang Melayu Muslim yang berada dalam bidang ini. Jadi bagi aku pada masa itu, aku melihat benda ni sebagai satu fardu kifayah untuk aku penuhi. Orang kata jadi lawyer ni, corporate lawyer ni memang lifestyle. Tapi lah kau memang lifestyle ulama' lah kan. Tapi kau tahu kan persepsi yang apa? Oh kalau lawyer ni mesti minum lah, mesti ni perempuan lah, mesti tak semayang lah, apa benda kan. Tapi sebab kita dekat Azmi memang firm tu pun ada usrah kan. Jadi macam tak semayang pun segan kan. Kalau tak pergi semayang tu orang tahulah kita tak semayang kan. Tapi aku ingat itu pelik lah, firm tu pelik lah. Dari situ dia pelik kat situ lah. Dia punya tu, tapi aku ingat dekat yang firm kau sekarang ni memang kata apa, kalau tak ada pegangan memang hore-hore lah kan. Yang tu sendiri macam mana kau punya, kalau orang kata tu lah, maknanya adakah itu satu cabaran nak adapt ataupun sebenarnya tak ada apa pun. Maknanya benda tu asal kita tahu kita nak buat apa, benda tu tak sepatutnya jadi masalah lah kepada kita. Itu macam mana? Bagi aku kita kena betulkan persepsi. Dia tak semestinya kata jadi corporate lawyer ni, habis tergadai akidah kan. Bukan. Dia senang cerita, kau keluar je dari alam sekolah atau alam universiti yang mana kau masih lagi dikawal. Kau akan hadapi satu dunia yang begitu mencabar. Kalau kau tak ada apa namanya, tak ada asas yang kukuh, possibility untuk kau hanyut tu sangat tinggi lah. So alhamdulillah dulu kita masuk Azmi Associate macam kau cakap lah, ada usrah kan. Bulan Ramadan tiap minggu ada kuliah. Itu memang belum lagi hari-hari kebesaran Islam, mereka Islam pun ada kuliah kan. Yalah. Jadi terjaga bila masuk Ziko ni, of course lah tak ada, benda tu tak ada. Jadi ia berbalik kepada kesediaan kita lah. Bila kita terjun ke dunia yang sebegitu, macam mana kita nak jaga diri kita, nak pastikan paling-paling solat 5 waktu jaga. Lain dah yang boleh nak cakap, kau tak solat lagi, hari ni kau puasa ke tak, sebagainya, tak ada dah. On your own. So kalau kita tak kuat, tak bina kekuatan tu dari awal, hanyut, boleh jadi hanyut. Yalah. Ingatlah kau cerita kan, korang pergi apa, retreat lah, tak nak cerita lah. Macam-macam lah dia punya ni kan. Jadi tapi in a way benda tu, kalau macam lah, contohnya kalau orang yang dari ada background agama kan, tu that is the real world kat luar sana yang membuka mata kita, banyak je kerja kita yang kena buat. Contoh dalam macam aku cakap lah, contoh dalam bidang corporate law ni aku cakap tadi, tak ramai Muslim, orang Melayu Muslim dan sebagainya kan. Ada, tapi tak ramai. Lepas tu bila kau masuk dalam dunia ni, kau tengok pelbagai jenis manusia ada. Inilah ruang dia untuk kita sokong berdakwah kan. Berdakwah. Kena ada. Kena ada tu lah, tarbiyah. Maksudnya benda tu dari segi cabaran ialah itu lifestyle, tapi kata untuk sampai ke tahap kau sebagai jadi lawyer, lepas tu jadi partner, lepas tu ni apa,
dapat apply chevening kan. Maksudnya boleh je lah kan. Benda tu kalau usaha dapat lah kan. Bukanlah. Boleh. Dia bukan menjadi satu syarat untuk kau jadi partner, kau kena minum dan kau kena buat semua benda tu. Tidak ada dalam kamu. Tidak ada itu cerita kat TV je lah. Cerita kat TV. So chevening kenapa yalah apa hal chevening ni? Cerita sikit lah. Apa benda beasiswa? Beasiswa kan? Dia beasiswa lah. Beasiswa kerajaan UK. Ya, beasiswa UK, chevening. Chevening tu nama orang ke apa? Nama orang. Dia nama aku dah lupa lah. Baru-baru ni dia cakap, tak silap aku dia nama tempat. Oh, nama tempat. Dia nama tempat, dia diberi sempena nama tempat. Lama dah, chevening ni pun dah lama. Oh, okey. Aku ni memanglah dulu kan tak belajar kat luar negara. Terasa lah nak belajar luar negara. Kan? International. Kita international. Sungai Pusu kan. International juga. International kan tu, terasa juga tu. So rasalah nak pergi belajar di negara orang. Duduk negara orang dan sebagainya. Lepas tu umur pun dah meningkat naik. Mana ada beasiswa-beasiswa yang banyak kan. So antara beasiswa yang available masa aku tengok tu, chevening lah antaranya. Beasiswa-beasiswa lain macam BNM pun, Bank Negara pun dia ada limit umur tak silap aku. 30 kot. Oh, muda. Kalau beasiswa YDPA pun ada limit umur dia. Dan YDPA tu dia punya requirement dia tinggi lah, kena first class macam Dr. Hadi. Jadi chevening je lah aku punya option yang ada. So apply. Apply universiti, apply chevening. Alhamdulillah dapatlah setelah 3 kali mencuba. 3 kali mencuba. Memang berapa kau kata yang mohon setahun? 1,000 1,000 Kalau ikut batch aku ni dalam tak silapnya 1,000 orang kot. 1,000 orang yang apply. 1,000 orang lebih. Scholar yang available? Yang dapat akhirnya 39 orang . Oh, memang tough lah. Very, very tough lah. Maksudnya daripada semua apply 1,000, lepas tu dia shortlist kan? Dia shortlist untuk interview. Itu berapa ramai? Yes. Yang shortlist untuk interview dalam 100 lebih, 150 kot, tak silapnya lebih kurang lah. Lepas tu filter lagi, dapat lah. So, tapi masa yang kau first time, second time tu kat mana yang tak lepas tu, masa yang ramai-ramai ke ataupun dah shortlist ke tak shortlisted pun masa tu? Masa awal-awal lagi. Masa tu aku buat sambil lewa. Dari segi apa dia punya essay? Dia ada essay? Yes. So tips dia kena ni lah, ayat kena power lah. Nak tips dia bila once kau dah decide nak apply tu, kau kena put everything into it lah. Macam aku dulu sebagai pengajaran lah, memang aku buat sambil lewa juga pun sebenarnya. Budget macam over confident pun ya juga. Jadi bila dah apply sekali tu tak dapat tu, frust juga kan. Kali kedua tu main apply je. Kali ketiga tu baru betul-betul pandang, tengok setiap ayat, tengok dia punya essay, tengok ni kan. Buat betul-betul lah. So yelah, benda tu boleh dapat. Yelah kalau buat betul-betul boleh dapat lah. Kalau buat betul first time boleh, insyaAllah. Hebat lah. 3 kali. So kau setakat yang kau dekat Edinburgh ni, kata apa, dia punya tu berbaloi lah. Yelah, exposure yang dapat dengan lecturer, dengan classmate semua okey lah. Maknanya mana kau boleh adapt lah ke macam totally benda yang kau tak pernah dengar ke apa ke? Dari segi yang kau belajar tu lah. Okey je. Cuma yang menariknya ialah bila kat sini ni barulah kau rasa minority tau. Dulu kat UIA, kita majority kan. Tapi kat sini betul, masa aku dari segi dia kata minority, contoh dalam kelas aku, dalam batch aku seorang je Malaysian. Kalau aku pilih universiti yang dekat London contohnya kan,
mungkin ada kita boleh jumpa dalam 2-3 orang Malaysian lah kot at least. Tapi dekat Edinburgh ni sendiri, aku seorang je dalam kelas tu Malaysian. Tapi Malaysian dekat Edinburgh University tu ada je Malaysian kan? Adalah. Cuma dalam course aku seorang sajalah. Okay. Law lah. Law. Undergraduate, aku tengok rasa undergraduate law pun budak Malaysia seorang ke 4 orang. Lebih kurang macam tu lah. Sikit lah. Ha? Okay. Apa hal? Sikit je, ada undergraduate sikit je. Apa tu? Mana macam yang lecturer sambung belajar kat Edinburgh ada? Yang Malaysian? Ada. Masih ada juga. Ada kos-kos lain yang aku jumpa ada buat bisnes, buat postdoc. Kau bila nak buat postdoc? Doa lah, nanti aku pinjam mesin kau lah. Aku minta apply. Sebab kalau kau pun perasan kan, Edinburgh ni kalau macam UIA, macam event yang Islamic Finance pun dia ada apa? Generasi yang sentiasa continuously sambung PhD ataupun master dekat Edinburgh. Dan orang-orang tu kira terkenal juga tu. Maksudnya yang UIA lah. Maksudnya apa tu, kalau siapa kenal Dr. Maksum Sojimun dulu dekan IRK kan. Lepas tu ada Dr. Azman Makno pun Edinburgh. Tapi ramai sebenarnya yang law, lecturer law kita. Siapa ni yang kriminal kan? Siapa yang ajak kan? Dr. Bahar Dr. Bahar dengan Dr. Mahanun. Dia dua-dua Dua-dua. Yes. Aku jumpa kot thesis dia orang. Oh, hebat lah. Maknanya kata apa, dia punya sanad tu bersambung kan. Maknanya sentiasa ada ni kan. Mutawatir lah. Apa maknanya setelah kau kat situ tu, maknanya memang universiti tu ada reputation yang bagus lah. Dari segi tempat untuk belajar lah. Maknanya kena nak recommend orang tu memang bagus lah. Yep. Edinburgh ni test aku overall top 20 ke top 10 lah. Top 20 kot dalam UK. So tapi kalau test aku, kalau kita tengok dari segi fund, dia punya kita panggil apa, endowment fund ni dekat UK ni, yang nombor satu, yang paling besar nombor 1, 2 adalah Oxford dengan Cambridge. Edinburgh ni nombor 3. Oh, memang kaya lah. So kau boleh bayangkan sebab dengan endowment fund dia yang tinggi, dia punya facility pun menarik lah. Maksudnya top jugalah. Berapa ratus tahun tu kalau macam kalau Oxbridge tu bilion dia orang kata kan, cash. Yeah. Bilion euro lah. Pound. Memang berbilion-bilion lah, memang kaya. Kita lambat lagi lah nak ni kan. Aduh. Okey lah kalau macam tu. Last lah sebelum kau nak tidur kan. Aku pun nak tidur kan. Kalau ni lah untuk siapa-siapa dengar, nak tips kalau nak jadi peguam corporate yang berjaya lah. Macam mana, apa dia orang kata kena balik lambat. Balik lambat, tidur pukul 4 pagi kan. Memang kena gitulah apa tips yang kalau siapa yang berminat. Ya, satu lagi minat, tapi macam kau kata lah, fardu kifayah. Takkan kau seorang je, maksudnya bawah-bawah ni kena ada yang sambung lagi benda ni kan. Apa yang diperlukan tu untuk corporate. Let's be honest lah memang kalau chambering tu memang challenging lah. Tapi tak kisahlah kau masuk chambering, kau masuk bidang corporate ke, masuk litigation ke, apa-apa sajalah. Aku rasa memang kau akan experience juga work long hours lah. Aku pernah work long hours sampai pukul berapa Kira masuk kerja pukul 9 pagi, stay back
sampai almost 5 pagi besok kot. Tapi tu once lah, sekali dalam semua hidup aku. So pagi besok tu masuk kan. Puan Nazrin ingat Puan Nazrin kan? Puan Nazrin cakap, tu weng lah tu. Pening lah tu. Tak cukup tidur. Yalah, betul lah. Betul lah. Tapi bagi aku, apa tips dia nak masuk jadi corporate lawyer ke apa ke, aku rasa yang paling penting dia perseverance kan. Orang kata kau kena tahan dan kental. Tu yang pertama lah. Tak boleh manja lah. Kau mana pun apa-apa kau buat, benda yang paling penting lah kental lah. Kau kena kental. Sebabnya along the way kau akan belajar dan kau akan timba pengalaman. Bila kau timba pengalaman, makna katanya kau akan lebih mudah buat kerja. Aku selalu cakap lah, kalau macam dulu masa chambering buat satu benda kerja yang senang pun makan masa sejam contoh. Tapi lepas kau dah buat 2-3 kali, kau dah mengurangkan masa kau buat benda tu. So bila kau progress tu, tak ada dah, insyaAllah kau akan balik lewat banyak kali lah. Tak ada. Balik lewat ni pun bukannya setiap masa. Dia hanya berkala. Bila ada projek-projek besar, time tu lah mungkin ada sehari dua yang kau mungkin kena kerja lebih masa. Gitulah. Lepas tu dah boleh manage sendiri lah kan. Tapi bagi aku macam ni juga. Kadang-kadang orang selalu bercakap, kerja sampai 24 jam, gaji ciput kan. Tapi tu dalam masa sama, satu apa orang kata, satu dongeng lah, bukan dongeng lah, satu cerita lah, satu fakta yang dikatakan begitulah kan. Tapi dalam masa sama aku rasa macam katalah, dia benda ni berkala. Kau takkan sibuk 365 hari setiap hari. Setiap hari kau akan balik lewat, tidak. Ada masanya kau akan relax. Bila kau relax, kadang sampai tahap kau tak ada kerja. Kau tak kerja, ada kerja. Cuma kerja kau tu macam buat sikit relax kan. Jadi cuba kau ambil situasi sebegitu dan kau compare dengan situasi yang kau kena kerja lewat malam kan. Bila kau kerja lewat malam, kau cakap gaji tak sepadan dan sebagainya. Bila kau tak ada kerja tu, kau relax main Facebook sebagainya tu, tak nak pula kau cakap aku tak ada kerja, so aku tak nak ambil gaji penuh kan. So bagi apa dia compensate lah. Dia compensate lah. Compensate benda-benda tu. Memang ni lah. Bagus lah. So kena tahan ni lah, tak boleh manja lah. Tadi aku tak tahan sebab tu keluar. Sudahlah. Betul. Aku tak tahan. Tak boleh nak ni lah. Tak boleh nak manja. Tapi kau masa chambering tu kau dah memang nampak lah Maknanya aku dulu masa chambering tu dalam keluarga pada kata habis chambering ni, itulah masa tu nak masuk government lah apa. Maknanya aku tak nampak corporate lawyer ni akan jadi kejaya lagi 10, 20, 30 tahun aku lah. Tapi kau ada dalam benda tu kau boleh foresee dalam benda tu kan. Masa tu aku dah ada nekat lah, dah ada tekad dah ada objektif yang sebenar lah kot. Dan boleh make of course lah, make a living lah. Maknanya memang masuk lah kan. Untuk level kau ni masih lagi, yelah orang kata lawyer kalau buat law firm sendiri, marketing maksudnya kalau litigation ke, convey ke, kalau jadi panel kan, panel conveyancing tu lah. Dengan JLC apa semua, orang kata marketing kena ni lah kan. Masa macam corporate ni, marketing tu sangat, skill marketing tu memang perlukan ataupun sebenarnya kalau kau dah boleh buat dan orang tahu, dan tak payahlah nak susah-susah nak lobby ke apa ke. Tu macam mana? Expectation kepada partner macam aku ni ada juga untuk buat marketing. Cuma macam sebab aku kerja kat Zico kan, so aku cakap pasal Zico lah. Cuma Zico ni dia dah ada sistem dia yang dia ada sistem yang lebih teratur lah. So marketing ni bukan saja dia bukan saja dibuat oleh partner secara individual. Dia dah ada team marketing dia sendiri. Yang buat benda ni. Jadinya kita senang cerita kat Zico ni sehabis bolehnya dia nak betul-betul bagi lawyer ni fokus kepada bidang lawyering. Itulah core business kita.
Aha. Kan kita belajar 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya, hanyalah untuk kita bagi advice lawyering kita lah. So dia cuba untuk isolatekan marketing ni dengan lawyering. Tapi dalam masa sama memanglah kita pun kena tunjuk muka. Klien pun memang expect untuk tengok kita dan sebagainya. So marketing tu sendiri memang a skill that kena ada jugalah. Sebab aku tengok, yelah kau pun mungkin nampak lah kan, kadang-kadang lawyer-lawyer sini yang kita tengok kan, nampak hebat, lepas tu duk masuk TV, masuk ni apa semua kan. Tapi bila kita tanya contoh dia punya lawyer ataupun dia punya budak CMB contoh kan, ataupun yang kita kenal sini kata, oh dia tu kerja marketing kan, dia tak tahu apa pun. Jadi benda tu, yelah benda tu masa mula-mula kita tahu hakikat tu macam alah maknanya macam alah berlakon je rupanya tak kerti apa, maknanya tidak seperti yang kita expect lah. Maksudnya ada bagi aku benda tu agak merugikan lah. Maksudnya ada satu yang memang fokus hanya marketing, jenis sembang, jenis ni kan. Sedangkan dari segi kualiti tu kita nak ilmu kualiti kerja deliverables tu kan. Ini kau setakat sembang kari je. Malangnya ada lah, memang ada benda tu kan. Jadi sayang lah bagi aku. Dia punya ni kan. Tapi baguslah, tak payah nak ni kan. Okey lah. Dah kata nak habis, tak habis ni. Okey lah, kau balik bulan 8 Bulan 8, insyaAllah lah Wallahualam. Habisnya bulan 9 sebenarnya. Habis bulan 9. Baliknya tak tahu bila. Bila nak sambung PhD? Kalau kau sambung PhD, betul lah. Kalau kau sambung PhD, line-line ni jugalah kan? Line-line corporate ni jugalah. Wallahualam. Dalam kepala otak aku ada beberapa lah. Satu bidang corporate memanglah bidang corporate. Contoh corporate governance. Aku ada masih terfikir lagi nak buat PhD dalam bidang Islamic finance. Sebab aku punya first master aku pun dari Islamic finance. So adalah boleh, kalau aku nak bercampur ke sana pun boleh lah. 2 master para penonton ada 2 master ini mana nak cari ni memang sangat ni lah, sangat mengagumkan lah dia punya ni. Tapi yalah banyak benda lah boleh explore kan. Ini kan. InsyaAllah lah. Tak apalah. Kalau kau macam nak boleh ke macam habis ni, lepas tu kau minta pula lagi nak sambung PhD lah, mungkin bukan chevening lah, mungkin apa-apa yang lain yang boleh bagilah, scholarship lain lah yang boleh try boleh. Cuma kalau aku nak sambung terus di luar negara tidak boleh, sebabnya chevening dia ada syarat aku kena balik ke Malaysia selama 2 tahun duduk kat Malaysia. Okey, lepas tu kau boleh minta balik ke chevening nak buat PhD? Boleh kot. Boleh try lah. Tapi itu aku rasa dia bukan chevening scholarship, dia ada satu lagi term apa, fellowship kot. So US tu apa? Pergi US lah pula. Dah UK dah kan, pergi US lah pula. Datuk punya gagasan. US kena cari lain punya scholarship lah. Yale jangan lupa. Yale Ivy League pergi kat tu lah. Dekat Ivy League. Datuk apa benda dia punya New York apa nama universiti dia aku tak ingat. Tak. Yang aku selalu dengar dia bukan selalu cakap Cornell, Yale. Yelah itu memang dia punya ni lah, Cornell, Yale. Oh no, dia punya Suffolk dekat. Suffolk. Sebab masa kita aku Cambridge tu dia tengah pulun master kat tu buat assignment lah apa benda, conference call dengan lecturer lah apa kan. Waktu tu lah. Menarik lah insyaAllah. Okay lah. Ada apa-apa ucapan ke? Ucapan nak ni kepada para penonton, para ni apa? Para budak-budak ni lah BBNU yang bercita-cita nak jadi macam Abang Zukairi ni. Apa ucapan? Apa benda lah. Tak ada ucapan lah Tak ada ucapan tapi
Okay lah tu untuk siapa yang melihat. Doakanlah kami di sini di perantauan ini. Walau sedihnya. Alah, boring lah. Boring lah. Aduh. Kalau tak ada raya, semain Ah, raya apa semua tak ada lah. Embassy semua tak boleh pergi tak tahu lah. dia semain raya ada ke tak ni. Semain raya kat rumah je lah. Hmm. Nak jadi cerita lah. Pergi UK masa zaman COVID lah. tak Itulah boleh. pasal sekarang ni tengah musim spring ke, tengah musim bunga. Cantik gila tapi yalah, bukannya boleh berjalan pun. Yalah. Betul lah keadaan dia. Okey. Apa benda tak ucap, doakan lah. Kau kata doakan di luar kan. Tak apalah. Kita Lah sama-sama insyaAllah doakan lah. untuk sesiapa apa ni, kalau undergraduate ke, siapa yang berkira-kira untuk ni, untuk tengah berfikir-fikir untuk fokus dalam bidang mana, janganlah tutup pintu hati dari corporate law. Betul. Cuba. Yang penting first aku rasa yang penting ialah cuba juga buat chambering 9 bulan je, tak lama. Kalau di Jerman, orang-orang Jerman dia kena buat 2 tahun. Dia bukanlah pakai chambering tapi praktikal dia 2 tahun sebelum dia boleh dapat lesen. Kita kat Malaysia 9 bulan je. Jadi 9 bulan tu tak lama. Buat je dulu. Masa 9 bulan tu try lah banyak-banyak. Nak try litigation ke, conveyancing ke, corporate ke. Sekurang-kurangnya pernah merasa. Lepas tu kau nak boleh masuk claim lah. in-house ke. Lepas tu boleh claim lah. Masuk in-house ke apa benda kau dah ada experience. So then kena first bila mula-mula chambering mula kerja ni kena tahan lah. Tu je lah bagi aku yang penting, tahan lah. Sabar, tahan. Fikir benda tu sebagai satu investment yang kau nak belajar. Alright. Baiklah Abang Zukairi ya. Okeylah, kita kira ni setakat tu dah sejam juga sejam juga sembang ni. Nanti insya-Allah kalau ada kesempatan sejam lebih aku tak kira. Nanti kita akan bersiaran lagi lah insya-Allah. Jadi untuk tu sekian saja. Mana recordingnya aku nak stop. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.